Tahukah anda bagaimanakah garam laut dihasilkan? Ini adalah dataran garam di Lanzarote, salah sebuah pulau di Kepulauan Canary, Sepanyol. Kaedah penyecatan oleh matahari merupakan kaedah tertua dalam penghasilan garam. Setelah garam dituai, garam mentah akan melalui proses terusnya seperti pencucian, penghabluran semula, pengeringan dan penapisan. Bagaimanakah garam boleh disediakan di makmal? Pemilihan kaedah penyediaan garam di makmal bergantung kepada keterlarutan garam di dalam air dan jenis garam yang hendak disediakan. Penyediaan garam terlarutkan di makmal terbahagi kepada dua, iaitu untuk garam jenis natrium, amonium dan kalium melalui tindak balas penyutralan asid dan alkali menghasilkan garam dan air menggunakan kaedah pentitratan. Garam bukan jenis natrium, amonium dan kalium pula disediakan dengan menambah serbuk pepejal seperti oksida logam, logam reaktif dan karbonat logam secara berlebihan kepada asid. Jom kita tengok bagaimana nak menghasilkan garam terlarutkan jenis natrium, amonium dan kalium. Bilas permukaan dalam buret dengan asid hidroklorik. Masukkan lebih kurang 5 ml asid ke dalam buret. Pastikan pili buret tertutup. Secara melintang, putarkan buret supaya asid mengalir ke seluruhan permukaan dalam buret. Buka pili buret untuk buangkan larutan asid hidroklorik tadi. Sebelum pentitratan, bilaskan bahagian dalam buret atau pipet dengan air suling diikuti dengan larutan yang ingin dimasukkan ke dalam buret atau pipet. Apitkan buret pada kaki ritot. Isikan larutan asid hidroklorik ke dalam buret. Rekod bacaan awal buret diwakilkan dengan V1 cm padu. Sekarang, kita bilas pula permukaan dalam pipet 25 cm padu dengan larutan kalium hidroksida. Seperti buret, pipet juga diputarkan perlahan-lahan dalam keadaan melintang. Kemudian, buang larutan kalium hidroksida tadi. Pipetkan dengan tepat 25.0 cm padu larutan kalium hidroksida dan pindahkan ke dalam sebuah kelalangkon. Tambahkan beberapa titis penunjuk fenolftalin ke dalam kelalangkon dan goncangkan. Sebelum pentitratan, letakkan jubin putih di bawah kelalangkon untuk melihat perubahan warna dengan lebih jelas. Tambahkan asid ke dalam kelalangkon perlahan-lahan sambil memusarnya. Teruskan penambahan asid sehingga warna larutan berubah daripada merah jambu kepada tidak berwarna. Rekodkan bacaan akhir buret V2. Tentukan isi padu asid hidroklorik yang telah menetralkan larutan kalium hidroksida diwakilkan dengan V cm padu. Ulang pentitratan dengan V cm padu asid hidroklorik dan larutan kalium hidroksida yang baru, kali ini tanpa penunjuk fenolftalin. Setelah pentitratan selesai, tuangkan kandungan kelalangkon ke dalam sebuah mangkuk penyecat. Panaskan larutan itu perlahan-lahan untuk menyejatkan air supaya larutan tepu diperoleh. Biarkan larutan garam yang tepu menyejuk supaya penghabluran berlaku. Turaskan kandungan di dalam mangkuk penyejat untuk mendapatkan hablur garam. Bilaskan hablur garam dengan sedikit air suling. Keringkan hablur garam dengan menekannya di antara beberapa keping kertas turas. Dan hasilnya ialah hablur garam kalium klorida KCl. Garam terlarutkan jenis natrium, amonium dan kalium boleh disediakan melalui tindak balas penyutralan asid dan alkali.
Sebagai contoh, dalam eksperimen ini, tindak balas di antara HCl dan KOH menghasilkan KCl dan H2O. Okey, sekarang jom kita tengok bagaimana menyediakan garam terlarutkan bukan jenis natrium, amonium dan kalium. Langkah pertama, sukat 20.0 cm padu asid nitrik 2.0 mol per desimeter padu menggunakan silinder penyukat. Tuangkan asid nitrik ke dalam sebuah bikar. Hangatkan asid nitrik dengan api yang perlahan. Kemudian, tambahkan serbuk kuprum 2 oksida CuO sedikit demi sedikit dengan menggunakan spatula ke dalam asid. Kacau kandungan di dalam bikar perlahan-lahan dengan rod kaca. Teruskan penambahan serbuk CuO sehingga terbentuk serbuk yang tidak larut. Turaskan serbuk CuO yang berlebihan daripada larutan garam di dalam bikar. Tuangkan hasil turasan ke dalam sebuah mangkuk penyejat. Sejatkan hasil turasan supaya larutan tepu diperoleh. Biarkan larutan garam yang tepu menyejuk supaya penghabluran berlaku. Turaskan kandungan di dalam mangkuk penyejat untuk mendapatkan hablur garam. Bilaskan hablur garam dengan sedikit air suling. Keringkan hablur garam dengan menekannya di antara beberapa keping kertas turas. Hablur garam kuprum 2 nitrat terhasil. Garam terlarutkan bukan jenis natrium, amonium dan kalium boleh disediakan melalui tindak balas asid dengan serbuk oksida logam menghasilkan garam dan air. Selain itu, garam jenis ini juga boleh disediakan melalui tindak balas asid dengan serbuk karbonat logam menghasilkan garam, air dan gas karbon dioksida. Juga melalui tindak balas asid dengan serbuk logam reaktif menghasilkan garam dan gas hidrogen. Namun begitu, tindak balas ini tidak sesuai untuk logam yang kurang reaktif seperti kuprum. Logam-logam seperti kuprum, plumbum dan argentum kurang reaktif daripada hidrogen dalam siri elektrokimia, maka logam-logam ini tidak dapat menyesarkan hidrogen daripada asid. Okey, nampaknya setakat ini sahaja untuk kali ini. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.